saya baca sedikit tentang apa yang disebutkan oleh para ulama tentang kasihnya para sahabat ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan, kata ada di kalangan ada seorang perempuan yang perempuan ini orang yang tak betul, suka bercakap benda tak elok, suka melatah, ataupun dia punya akal dia tak berapa nak sentai elok. Dan dia hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu hari dia lalu dan tengok Nabi sedang makan qadid. Qadid ni apa dia? Qadid ni laham mujaffaf, daging yang telah dikeringkan, yang telah diletakkan dengan garam. Nabi makan daging tersebut. Kalau di Mesir dipanggil bastarmah, dipanggil bastarmah. Pernah tengok? Tak pernah tengok lah. Saya selalu kalau nak pergi musafir, saya akan beli bait bi bastarmah. Bait bastarmah ni roti, dia goreng dengan telur apa ni, telur kacau-kacau tu kan. Dia goreng, dia akan campur sekali dengan daging qadid ni, daging masin, daging nipis. Daging tu dia akan gantung, dia buat bulat macam dengan hotdog tapi besar. Nah, dia buat besar tu, lepas tu kita nak makan, kita akan cut sikit goreng. Setelah yang lihat orang kan baik. Jadi bila dia lalu, dia tengok Nabi makan, maka dia pun tanya kepada Nabi SAW, ala tut'imuni? Ya. Tidakkah boleh kamu ya Rasulullah bagi saya makan sikit daging tersebut? Maka Nabi SAW pun ambil daging yang ada dalam pinggan. Nabi nak bagi kepada wanita tersebut. Nabi bagi dia makan. Perempuan tu kata, la, dia kata, tidak. Illa alladhi fi fik. Saya tidak makan ya Rasulullah. Saya nak makan yang ada dalam mulut kamu tu ya Rasulullah. Jadi Nabi tengah duduk makan. Bila Nabi tengah makan, dia minta Nabi bagi daging yang ada dalam pinggan kepada dia. Kemudian perempuan tu kata, saya tak mau. Saya nak yang dalam mulut kamu ya Rasulullah. Maka Nabi SAW pun keluarkan daging yang ada dalam mulut Nabi, diberi kepada perempuan tersebut, dan perempuan tu ambil dan makan. Kata para ulama, selepas itu tidak pernah lihat lagi perempuan tu bercakap yang tidak elok. Maka yang keluar daripada mulutnya adalah benda-benda yang baik dan hikmah. Itu jadi salihah pada waktu tersebut. Karena makan apa yang bercampur dengan mulut Nabi kita Muhammad SAW. Dan orang takkan boleh buat benda tersebut melainkan kasih dengan Nabi SAW. Ada orang dia akan jijik dan sebagainya, tapi dengan Nabi SAW tidak boleh macam tu. Sayyidatina Ummu Aiman masuk dalam rumah Nabi, terminum air kencing Nabi SAW. Yang Nabi adat orang Arab dahulu akan kencing dalam bekas. Kalau tak keluar pada waktu malam tersebut, tak mampu nak keluar jauh, sebab nak keluar zahaba mazhab disebut, dan tu akan keluar ke tempat yang khas untuk kencing. Kalau tak mampu, akan ada bekas kencing diletakkan di bawah katil Nabi SAW. Nabi kencing, Nabi akan letak bawah katil tersebut, esok akan dibuang. Sayyidatina Ummu Aiman masuk dalam rumah Nabi. Bila dia masuk cari air, tak ada. Dia tengok bawah katil ada, dia ambil dan minum bekas tersebut, air daripada bekas tersebut sampai habis. Bila Nabi datang, Nabi tengok air dah tak ada. Nabi tanya kepada beliau, mana air tadi dalam bekas ni? Maka kata dia, saya dah minum ya Rasulullah. Nabi kata, kamu tahu dah air apa tu? Saya tak tahu ya Rasulullah. Tu air kencing aku, kata Nabi. Dan kata Nabi SAW kata, apa Nabi kata? Nabi tak kata kat Sayyidina Ummu Aiman, kenapa minum tak minta izin? Itulah orang habak, masuk umur habak ke orang dulu ada. Nabi kata gitu. Dah. Nabi kata kepada Sayyidatina Ummu Aiman, wahai Ummu Aiman, kamu tak akan kena penyakit sepanjang umur hidupmu, karena sebahagian badanku berada dalam badan. Ya. Faham? Maksud, kalau kita air kencing kita letak dalam peti air, tak ada orang dah buat lah. Orang tak pernah dah buat. Ya. Kalau lah tiba-tiba saja tak ada kerja. Ya. Ada duduk asrama dulu. No? Saya duduk asrama saya pada Darjah 5. Darjah 5 duduk asrama dah. Darjah 6 duduk asrama. Sampai tingkatan 6 duduk asrama. Duduk di asrama. Masa Darjah 5 dulu ada kawan-kawan yang jahat ni. Bukan saya lah, saya baik. Hak jahat ni, dia pergi kencing nak kenal kawan-kawan. Dia kencing buah dalam botol Pepsi, hak Zappel tu. FNN Zappel tu, yang Apple punya tu kan. Ada buah tu macam tu sebiji. Alhamdulillah Allah Ta'ala selamatkan kita. Ada kawan-kawan yang terkenal. Buka saja, tak dan tak di mulut, tak di hidung pun tahu dah. Kata ni memang bukan Zappel. Jadi orang akan tahu kata tu air kencing. Macam mana air kencing Nabi SAW? Diminum habis oleh Sayyidatina Ummu Aiman.
Apa bau dia? Apa ni? Allahu a'lam. Darah Nabi SAW diminum oleh sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, diminum oleh beliau. Yang Nabi suruh dia buang darah Nabi SAW di satu tempat. Dia kata buang darah. Maka Sayyidina Abdullah bin Zubair pergi ke belakang tiang, belakang dinding, dan dia minum. Lepas dia minum, kemudian bila dia datang balik kepada Nabi, Nabi tanya, di mana kamu buang? Maka Sayyidina Abdullah bin Zubair kata, di tempat yang Allah dan Rasul saja tahu. Kamu minum? Nabi kamu minum? Ya, memang Nabi dah tahu. Dia kata, ya, saya dah minum Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, perut kamu tak akan dibakar oleh api neraka. Makna dia apa dia? Bukan perut saja lah. Sekali semua badan lah. Perut dia tak kena bakar, kaki kena kot. Ni orang tak erti balarah. Orang erti balarah ni dalam majaz mursal dipanggil. Itlaqil juz bi ma'nal kull. Makna dia letakkan juzuk tapi dengan maksud seluruhnya. Kerana perut tu tempat tujunya darah tersebut. Maka maksudnya perut kamu, maksudnya seluruh tubuh kamu tak akan dibakar oleh api neraka Allah Ta'ala. Macam tu sekali. Najis Nabi SAW tidak pernah dilihat oleh orang. Tak pernah dilihat oleh makhluk Allah Ta'ala. Tak pernah lihat najis Nabi SAW. Najis besar. Terus ditelan oleh tanah. Hilang. Dan akan berbau wangi di tempat tersebut. Kalau kita keluar dari bilik air, berbau masam, kan? Yang guna kena spray macam-macam. Tak kira muka lawa api terang mana pun, datang berak mesti busuk. Ada siapa berak dia keluar bau ni? Enchanter apa? Tak ada. Tak ada. Maksud dia, hak itulah kita. Yang keluar pada kita maksudnya benda yang fadalat daripada kita ni, benda yang tidak elok. Peluh kita yang akan keluar daripada badan kita, siapa pun tak suka. Hatta isteri kita pun tak akan mau untuk nak kumpul peluh kita. Ada isteri kita duk pergi ambil botol kumpul peluh kita. Walaupun dia tok berusak ke mana pun, ada bini dia duk main tengah duk tidur, dia ambil peluh. Dia buat macam apa ni? Mengumpul peluh abang. Nah. Buat macam apa pula dah. Tak ada. Peluh Nabi SAW dikumpul oleh Sayyidatina Ummu Sulaim. Waktu Nabi tidur, waktu panas, air peluh Nabi mengalir, ditahan oleh Sayyidina Ummu Sulaim, ditanya oleh Sayyidina Ummu Sulaim kepada Nabi SAW, tanya kepada beliau, apa kamu buat ni wahai Ummu Sulaim? Maka kata Sayyidina Ummu Sulaim, saya buat ini adalah untuk mewangikan minyak wangi kami dan memberi ubat kepada anak-anak kami. Jadikan ubat kepada anak-anak kami. Mewangikan peluh Nabi, mewangikan minyak wangi. Sayyidina Utbah radhiyallahu taala anhu, ketika mana baginda Nabi SAW, ketika mana dia ada isteri 4 orang. Sayyidina Utbah ada bini 4 orang. 4 orang bini dia tiap masa beli minyak wangi hak mahal-mahal. Kalau nak bersama dengan dia, nak duduk dengan dia dalam rumah, mereka akan berebut beli minyak wangi mahal-mahal. Tengok siapa paling wangi. Nak lawan dengan wanginya suami, pakatlah beli minyak wangi mahal-mahal. Mahal minyak wangi ni, mahal sungguh no. Jangan kata mahal minyak wangi ni, nak wangi apa mahal sangat, 300 tu. Minyak wangi ambar berapa ratus mililiter tu, nah, lebih kurang besar ni ya. Kalau besar ni besar tu besar cawan tu 20,000 rial, bukan 20,000 rupiah. 20,000 rial kalau besar tu minyak wangi. Hilang tu gila tu. Gila orang tanya buat apa jadi gila tu, minyak wangi dah hilang. Minyak wangi ambar tu tak beli lagi. Hajarul Aswad, bukan Hajarul Aswad jual kat Pekan Rabu tu, jual kat Seri Petaling lah. Dan ni Hajarul Aswad yang insya-Allah yang dibeli oleh Raja Saudi je untuk bagi kepada Kaabah. Dia akan tabur di Kaabah. Minyak wangi tu je harga hampir 50,000. Saya pergi tanya di kedai Abu Samad Qurashi, dia tengok Hajarul Aswad, dia tanya, "Oi, minyak wangi ni cantik lah bekas dia. Berapa ringgit ni?" Dia gelak dia tengok saya. Kurang asam. Dia ingat saya tak ada duit kot. Dia memang tak ada duit pun. Tanya apa ni? Dia kata ni Raja Saudi je beli, dia kata. Ni orang kaya-kaya je beli ni untuk bagi kat Kaabah. Untuk hadiahkan kepada Kaabah. Sebab antara kelebihan Kaabah, dia akan serap minyak wangi. Batu dia serap minyak wangi. Jadi kata, insya-Allah mahal minyak wangi ni. Maka isteri-isteri dia bakal beli minyak wangi yang mahal-mahal. Ambar tahu buat pada apa? Ambar buat pada mani ikan paus. Mani ikan paus sperma. Ikan paus sperma yang kepala bulat depan tu. Daripada mani ikan paus tu sebut buat ambar. Mengenai riwayat sebut, ni guru saya yang sebut, Syekh Abdul Ayyub Ahdan. Dia sebut mani ikan paus tu dibuat ambar. Sebab tu mahal nak
Nak dapat mani ikan tu pun tak tahu nak dapat macam mana tu. Nak ambil macam mana mani ikan tu? Mahal. Lepas tu mani tu bila dah kerah, mani kampur tu bila kerah, besar pinggan ni, dia akan proses buat minyak wangi ambar, warna hijau keluar. Minyak wangi tu yang wangi dan sangat mahal. Bila dia beli minyak wangi mahal-mahal ni, bila pakai takkan boleh lawan dengan baunya suami. Maka dia bertanya kepada suami mereka, Sayyidina Utbah, wahai suami kami, dah 4 orang, jangan buat jangan kan? 4 orang keliling tanya, kami nak tanya ni, apa rahsia kamu ni wangi sangat? Kami dah beli minyak wangi yang macam-macam, tak boleh lawan dengan wanginya kamu. Apa rahsia kamu? Minyak wangi apa yang kamu beli? Maka kata beliau, sebenarnya saya pernah sakit belakang satu ketika dulu. Belakang saya sangat sakit. Waktu itu Nabi masih hidup. Saya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu sakit belakang saya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh saya buka baju. Bila saya buka baju, Nabi peluk saya. Dan bertemu peluh Nabi yang ada di badan Nabi pada waktu tersebut di badan saya. Setelah itu saya tidak sakit belakang lagi. Dan kemudian peluh Nabi yang melekat pada tubuh saya sampai sekarang, berbau sampai sekarang. Dan bau ini adalah baunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Nabi peluk dia puluhan tahun. Masa tu masih dia muda lagi, belum berkahwin lagi. Setelah Nabi wafat dan setelah dia berkahwin 4 orang isteri, bau tersebut masih tidak hilang sampailah dia wafat. Ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cerita-cerita yang begini adalah cerita yang kita nak bagi perhatian kepada semua bahawa baginda Nabi ini adalah makhluk Allah Ta'ala yang luar biasa, yang sangat tidak ada bandingannya. Moga-moga apa yang kita dapat pada malam ni akan tambahkan lagi kasih kita kepada Nabi.